Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua VJC yang baru berdaftar bersama dengan Venice. Okey, so apa khabar semua? Semua sihat? Okay, so sebelum Auni mulakan, Auni nak bagi tahu kalau ada apa-apa yang you all nak tanya untuk hari ni ataupun apa-apa saja yang you all nak bagi tahu Auni. Mungkin ada yang tak faham ke kan mengenai apa yang Auni nak bagi tahu hari ni. So, boleh tekan dekat bahagian chatting. InsyaAllah nanti Auni akan bacakan chatting anda semua, dan selepas habis saja sesi briefing hari ni, InsyaAllah kita akan berikan anda link Telegram untuk anda mulakan bisnes bersama dengan Venice. Okay, so ini juga yang masuk hari ni. Rasanya ramai dalam grup tu. So macam biasalah akan ada yang mungkin ada busy, tertidur dan sebagainya. Itu normal lah. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu anda hari ni adalah mengenai briefing tentang program usahawan Venice. Okay, so ramai yang tanya saya, apa sebenarnya dalam briefing ni? Perlu ke masuk? Ya saya sayang, perlu. InsyaAllah perlu untuk anda masuk sebab melalui briefing ni lah banyak benda yang anda akan tahu untuk nak mulakan bisnes anda dengan Venice. Sebab apa? Venice ni dia tu sikit, dia ada sikit keunikan di mana anda kena tahu dulu tentang produk dia, baru anda boleh start berniaga. Kalau Auni, kalau lah you all semua masuk kan, kalau you all semua masuk, Auni terus berikan link Telegram, itu mungkin akan memberikan sedikit kesukaran untuk anda memulakan bisnes bersama dengan kami. Tapi insyaAllah kalau you all masuk briefing hari ini, insyaAllah you all boleh buat yang terbaik. Okay, so boleh tak komen dekat bahagian chatting sama ada you all dah ready ataupun belum untuk briefing program usahawan Venice pada pagi ini. Okay, so seperti biasa, Auni kenalkan dah diri dahulu. So Auni rasa dah tahu dah, saya lah Nur Auni, dan boleh panggil Auni saja, nak panggil coach Auni pun boleh, nak panggil Cik Auni pun boleh. Ataupun nak panggil Auni je, nak bagi friendly kan, pun boleh, tak ada masalah. Okay, so saya percaya ramai antara VJC yang ada sekarang ni bukan datang daripada leader Auni sahaja, tapi ada yang datang daripada Azura, VJC Azura, yang datang daripada tim-tim Venice yang lain dan juga Coach Anis. Okey, tapi pagi ni kita bersama dengan Coach Auni lah untuk sesi briefing program usahawan Venice. Okey, so seperti yang Auni tengok sekarang ni dah ramai dah yang masuk. Okey, dah ready. Alhamdulillah. Okey, so kalau dah ready kita mulakan pagi ini untuk briefing program usahawan Venice. Okey. So seperti yang you all tengok kan, pukul 9 sampai pukul 12. Lama kan? Jangan risau, kita pendekkan. Okay, so dengan Auni hari ni kita pendekkan untuk sesi hari ni. Supaya you all boleh fresh balik untuk nak start kejap lagi. Okay, so beautiful mindset gain beautiful result. Mungkin juga ada yang repeat kelas ni, so bagus. Saya suka orang yang repeat. Okay, beautiful mindset gain beautiful result ni sebab kita nak you all ubah dulu mindset you all bila you all nak masuk sesuatu program ataupun bila you nak start business ni, tu pun you kena ubah dah mindset. Kenapa? Sebab semuanya bermula dengan mindset you all. Kalau mindset you all tu asyik fikir you all tak boleh je, so sebab tu lah you masuklah business mana-mana pun tetap tak boleh, tetap dapat 1000 je, tetap dapat tu je. So mulai hari ni, kalau you all betul-betul serius nak maju dalam bisnes anda, so ubahkan mindset anda menjadi cantik supaya result dia pun cantik. Okay, so okay, yang pertama sekali, macam mana cara nak ubah mindset ni? Yang pertama sekali, ucaplah tahniah dulu pada diri kita. So ucap tahniah dulu. Alhamdulillah, aku sudah di sini. Kan? Bersyukur dengan diri kita. Sebab apa? Kita ni dah buat satu langkah yang pertama daripada orang-orang yang lain. Kan? Dalam grup tu, you all nampak ramai gila-gila kan dalam grup tu. Tetapi hanya certain orang sahaja yang berani nak ubah diri dia, masuk dalam briefing ni, nak ubah hidup dia, nak jadi business woman ataupun nak jadi businessman. Sebab 2-3 hari ni Auni banyak sangat-sangat dapat
apa orang kata, dapat VJC lelaki. So selamat datang jugalah untuk para-para jejaka yang masuk dalam sesi briefing awal ni hari ni. Biasanya kita ada wanita saja, tapi sekarang ni dah ada lelaki juga. Okay. So, dah ucap tahniah untuk diri. Apa langkah seterusnya untuk nak ubah mindset? Okay, setkan mindset. So, cara nak ubah mindset, selain kita ucap tahniah pada diri kita, so setkan mindset anda. Setkan mindset ni macam mana? Susah ke? Senang. Sorry sayang, tolong minum tau. Okay, so thank you. Okay. Siapa yang masuk tolong mute tau. Okay, beauty with brain. Okay, so bila kita nak berjaya ni, apa yang paling penting sekali adalah kita punya brain, kita punya mindset dan kita punya pemikiran. Macam mana cara kita fikir untuk nak menjadikan mindset kita tu betul-betul ke arah kejayaan, betul-betul ke arah yang kebaikan dan sebagainya. So yang paling penting sekali, kalau dalam slide ni you all sendiri pun boleh tengok lah. Okay, jangan ada blockage. Jangan fikir mustahil, jangan cakap aku tak boleh. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Benda-benda macam ni adalah negativity yang menyebabkan otak kita proses jana benda-benda yang negatif. So mulai saat ini kalau you all betul-betul nak berjaya, nak maju dalam bisnes, so setkan mindset anda kepada mood aku boleh, aku takkan mustahil boleh buat dan aku nak buang blockage yang ada dalam diri aku. So dia yang paling penting sekali lah cara kita nak setkan mindset kita ni, kita fikir big why dan juga matlamat lah. Big why ni macam mana? Big why tu adalah objektif dan kenapa aku nak buat benda ni. Ada orang dia cakap sebab aku nak ubah, aku tak nak anak-anak aku susah macam aku. Ada VJC kita. Okay. Sebab apa? Bila dia ada big why tu, kalau dia nak give up dan sebagainya, dia akan fikir balik, kenapa aku nak give up? Big why aku macam mana? Big why aku belum tercapai. So benda tu mengubah balik mindset dia ke arah yang lebih positif. Okay. So yang seterusnya adalah bersihkan kolam jiwa. Okay, so dalam mindset dia juga, you all kena ubah dan bersihkan kolam jiwa you all. Macam mana cara nak bersihkan kolam jiwa? Niat. Selain mindset dekat brain kita, kita kembali balik kepada hati kita. Sebab daripada hatilah terbentuknya sesuatu niat tu. Kan? Okay. So, hati kita ni fikir, apa niat kita untuk nak sertai, macam mana niat kita ni betul tak dengan sejajar tak dengan mindset kita, sejajar tak dengan matlamat kita. So, benda tu sangat-sangat penting lah. So, mulai hari ni, buang semua negativity yang ada, yang tengah membusuk dalam diri kita, yang telah, apa orang kata, dah lama kita bebankan hati kita kan, untuk fikir benda tu. So buang jauh-jauh, jauh-jauh dan tariklah aura-aura yang positif sahaja supaya pemikiran kita pun jadi positif dan kita pun boleh buat yang terbaik. InsyaAllah. Okay. Dan yang terakhir sekali, terakhir untuk ubah mindset lah. Kejap lagi kita betul-betul masuklah dalam program Usahawan Venice yang anda akan perlu untuk tahu. Okay, so cara nak ubah mindset, yang ni dia lebih kepada kita daripada dalam group. Okay, hai Rasaimi. Jaga perhubungan. Okay, so kejap lagi macam yang you all tahu kan, lepas you all berjaya masuk briefing sampai habis hari ni, you all akan diberikan satu link Telegram yang akan you all guna, yang membantu you all juga untuk nak pergi lebih jauh lah dan berbisnes dengan Venice. Okay, so dalam tu salah satu daripada link tu terkandungnya juga link untuk you all berada dalam group support bersama dengan tim. So, bila you all berada dalam group support, aku ni nak pesan satu benda sahaja. Kalau you all tak boleh jaga macam apa-apa sekalipun, jagalah perhubungan you all sesama VJC lah. Sebab you all semua ni, bila you all dah berdaftar dengan Venice, you all dah sah dah menjadi Venice Jewelry Consultant. Okay? Okay. So, jangan timbulkan negativity. Kalau nak masukkan benda-benda yang positif, silakan masuk. Tapi kalau nak masukkan benda-benda yang negatif, sila jangan masukkan dalam grup tu.
Kalau lah andai kata you all ada masalah dan sebagainya, datang jumpa leader you all sendiri, luah dekat dia, dia akan bantu you all. Okay, tapi jangan bagi tahu dalam grup kalau itu menyentuh sensitivity yang menyebabkan tersebarnya virus-virus yang tak perlu orang lain tahu. So sila elakkan benda tu. Sebarkan benda-benda yang positif sahaja. Untuk kita jaga perhubungan, bina circle yang positif, you all pun happy duduk bersama kami. Kita kan nama pun group support kan, so kita sama-sama support dalam tu, bukannya sama-sama menjatuhkan. Okay, faham? Okay, so itulah cara untuk you all nak ubah mindset sebelum you all betul-betul bermula bersama dengan kami. Okay, so inilah perincian mengenai dropship Venice ataupun Venice Jewelry Consultant anda semua. Okay, so barulah kita nak mulakan untuk pagi ni. Baru nak mula ni, semua dah masuk ke? Okay, so baru kita masuk kepada program detail kita lah. Mungkin masih ada yang terpinga-pinga kan, macam mana ni nak mulakan bisnes, macam mana nak jadi dropship. So hari ni Auni akan bagi tahu you all apa yang you all perlu tahu mengenai dropship dan macam mana cara you all nak jadi dropship dan sebagainya lah. Path you all pun ada dalam ni, Auni akan tunjukkan dekat you all. Okay, so yang pertama sekali, tugas dropship Venice Jewelry Consultant ataupun mana-mana dropship yang you all join pun yang tanpa modal dekat Malaysia ni, inilah basicnya macam ni lah caranya. Okay, so yang pertama sekali, apa tugas dropship? Contoh, bila you all dah buat iklan, dah ada yang berminat dengan you all dan dah ada customer yang nak membeli, so di sinilah mereka sebagai pembeli. Dan macam mana tugas dropship ni? Contoh bila orang nak order dan sebagainya, you all lah receive order daripada mereka. So pembeli membeli barang dan membuat bayaran kepada dropship. So basicnya dropship lah yang akan menerima bayaran daripada si pembeli ataupun customer. So lepas dah terima bayaran daripada pembeli, so tugas you all adalah submit lah order. Ambil lah order daripada customer tu beserta resit dia. Tu you all pula kena transfer dekat HQ. So order tadi nak letak dekat mana kan? Pergi dekat HQ. So adalah nanti dekat link Telegram tu juga Auni dah letakkan langkah-langkah submit order kepada HQ. So follow je langkah itu dan order anda akan kami proses lah seperti yang you all tengok dalam circle ini. Okay, so lepas tu dropship pun bayarlah harga dropship dekat HQ dan juga pesanan daripada pembeli tadi dan HQ akan proses dan pesanan dropship akan siap, maka kita akan deliver kepada si pembeli. Itu sahaja. Basicnya dropship ni dia just buat iklan, buat marketing. Lepas tu dia kena pandai nak tackle customer untuk dapatkan sale dan dropship ni juga terima bayaran daripada pembeli. Lepas tu dia apa tugas dia? Tugas dropship ni hanya hantar order tu kepada HQ beserta resit bayaran harga dropship. Itu sahaja tugas sebagai dropship. Okay, so ini extra yang you all boleh dapat bersama dengan Venice. Di mana kita ada perjalanan VJC ataupun perjalanan dropship. Kalau ada yang dah tengok video, ada yang dah tengok e-book, mungkin dah pernah jumpa. Tapi ada certain yang cakap tak boleh nak tengok video, tak boleh nak tengok e-book. So ni nak bagi tahu you all lah dekat sini. Ya, you all dapat bina kerjaya bersama dengan Venice. Okay, so macam mana cara nak bina kerjaya tu? So sekarang ni you all dekat stage 1 sebagai dropship lah, pendaftaran dengan Venice. So sekarang ni semua dah daftar kan? Yang masuk hari ni confirm dah daftar. Okay, so maka you all dah semua ni dah sah menjadi dropship Venice. Okay, so dekat stage 1 ni dah banyak dah dan yang you all boleh dapat. You all dah dapat commission, you all dah dapat reward daripada founder, you all dah dapat ilmu perniagaan dan dekat dropship ni juga you all dah dapat leader you all. Kan? Kita ada buat iklan yang you all ni akan di-guide oleh coach. So leader you all tu adalah coach you all sendiri.
So kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa yang you all tak faham untuk nak berniaga, rujuk leader. Okay? Dan dekat stage tu, anda berpeluang untuk menjadi stokis apabila anda mencapai 50k yang pertama. Dekat bahagian stokis ni sangat-sangat best you all. Bukan basicnya, terutama sekali bila orang-orang duduk dekat dropship ni memang cita-cita dia nak jadi stokis. So, kalau anda adalah salah satu daripada mereka, you all kena patuh betul-betul lah dekat bahagian dropship ni, bagi faham elok-elok apa yang tak faham tentang produk, apa yang you all kena tahu tentang bisnes. So, you all kena learn daripada dropship. Bila you learn daripada peringkat dropship, bila you naik stokis nanti, senanglah you nak bina team, senanglah you nak conduct team, dan senanglah untuk jana income dengan lebih lagi dekat bahagian stokis. Dan apa yang you all boleh dapat dekat top sekali, bukan setakat dapat jadi stokis, tapi you all juga dapat berpeluang menjadi super stokis dan mendapat Venice Concept Store melalui apply lah. Okay, so bila you all dah mencapai 100k yang pertama dan dah dapat taja dah satu stokis di bawah you, dapat pula dropship kan dekat bawah you, so you boleh digelar sebagai super stokis ataupun naik pangkat ke super stokis. Okay, so ini hanya Auni nak bagi tahulah perjalanan. So kalau ada yang berniat nak bina kerjaya bersama dengan Venice, silakan untuk anda serius bersama dengan kami, ubah mindset anda dan betul-betul fokus dengan apa yang anda nak buat. Okay. So, sekarang ni kalau rasa terbeban sangat dengan stage 2 dan top, jangan fikir sebab apa. Stage 1 ni pun you all dah dapat banyak dah manfaat yang you all akan dapat. Okay, so keperluan VJC. Okay, so ni pun basic. Kalau you masuk mana-mana bisnes sekalipun, inilah keperluan seorang dropship, di mana you all kena ada smartphone, PC, of course lah kan. Kalau tak, takkan you nak buat offline je kan dengan customer. Okay. Yang kedua, online banking ataupun ATM. So semalam, ramai yang bagi tahu juga, 2-3 orang lah, tak ramai sangat. Okay, yang bagi tahu ni, tak ada online banking tak apa ke kalau nak join dropship? Tak apa. Sebab apa? Sebab you masih ada satu lagi, kaedah lah ATM. Tapi ATM ni membebankanlah sikit kalau you tak buat online banking. Sebab apa? Sebab you receive kan daripada customer. Dan bila you nak check, of course lah kita kena check dulu kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang penjual pun ada yang kena tipu. So bila you ada online banking ni senang. Bila you ada online banking, orang submit order, orang hantar, orang kata orang transfer duit kan. So you boleh terus check. Dan bila you nak transfer balik dekat HQ pun senang sebab you ada online banking. Tapi kalau ATM ni, you kena set tarikh ke dan sebagainya kan. Contoh kalau you ni duduk jauh lah dengan bandar kan, nak pergi ATM susah kan. Contoh, sebab ada yang bagi tahu ni semalam. Okay, so kalau boleh, tak ada masalah kalau you nak join juga dropship, tapi you kena set satu tarikh. Contoh customer bayar time ni, so you kumpul order customer tu, you pun pergi bandar, masa tu lah you transfer dekat HQ. Tu kaedah kalau you betul-betul nak join juga dropship tapi you tak ada online banking, ATM pun jauh dengan you, itulah antara kaedahnya lah kalau you boleh gunakan. Okey, yang ketiga, media sosial. So, media sosial ni adalah media sosial yang utama yang Venice guna. Tapi anda sebagai seller, anda kena ada lebih lagi daripada ni untuk marketing. Jangan risau, kejap lagi kita akan bagi tahu tentang marketing lah. Okey. Media sosial, kita ada Telegram. Telegram ni adalah pusat lah untuk kita kumpulkan group support, untuk kita kumpulkan group copywriting. Dekat Telegram ni juga macam-macam yang you all akan dapat. Kejap lagi you all akan tahulah lepas Auni berikan link Telegram tu. Okay, so dekat WhatsApp ni biasanya kita akan submit order melalui WhatsApp. Okay, dan dekat Facebook adalah kelas. Kelas yang you all wajib masuk nanti, ada juga yang kita paparkan dekat Facebook, dan grup utama kita juga untuk you nak rujuk apa-apa, nak tengok feedback pun mengenai BJC, nak tengok reward dan sebagainya pun dekat Facebook yang kita akan tumpukan. Okay, so sesiapa yang tak ada Facebook, silakan buat Facebook anda, dan dekat Facebook ni juga you boleh bantu diri you sendiri untuk jana income dengan yang lebih lagi.
Sebab apa? Dekat Facebook tu ramai yang bertapak dekat situ, grup-grup dan sebagainya. Untuk you buat live pun boleh dekat Facebook. Okay. Dan yang seterusnya adalah apps. Apps ni adalah inisiatif dari dalam diri you sendirilah. Kalau you nak edit video, nak edit foto dan nak buat stiker, so inilah antara apps-apps yang you perlu ada. So bila ada apps ni senanglah untuk you nak gabung gambar ke kan, contoh nak gabung kan, untuk set kanak-kanak, contoh ni untuk inisiatif you sendiri. Sebab apa? Sebab you nak bina kerjaya, you nak pergi ke pick up stockist, nak pergi ke super stockist. So bermula dengan dropship ni lah you kena kreatif. Okay. Dan yang seterusnya of course lah Zoom. Zoom ni banyaklah kita buat kelas dan juga sesi hari ni pun dekat Zoom. Okay. So sebab tu lah Zoom pun sangat penting lah untuk keperluan BJC. Okay. Okay, dekat sini juga Audi rasa penting untuk you tahu jadual kelas program usahawan Venice. Okay, tapi ada certain program dekat dalam ni ada perubahan lah semasa waktu Ramadan ni. Tapi lepas Ramadan nanti tetap berjalan macam biasa. Seperti yang you all tengok lah dalam jadual sekarang. Okay, so macam yang you all boleh tengok hari Sabtu briefing lah bersama dengan Auni ataupun Coach Anis. Yang kedua, esok kita ada kelas bisnes. So siapa yang nak top up ilmu, siapa yang nak tahu ilmu lebih, siapa nak tahu marketing dia strong ke, sale dia nak bagi strong lagi kan. So masuklah kelas hari Ahad jam 11 pagi, insya-Allah kita buat sejam je. Jangan risau, kita buat sejam ataupun kalau tersasar sikit pun sejam lebih je. Okay. So, yang ketiga, weekly focus. Weekly focus ni sangat penting juga. Sebab apa? Sebab, tengok tu, you akan jumpa founder dekat sini. So, bukan kalai-kalai nak jumpa founder. So, kalau you all nak bagi fokus dalam perniagaan, nak bagi apa orang kata, balik, back on track. So, masuklah kelas yang ketiga, weekly focus. Dan senang saja, tak perlu masuk Zoom, kita buat dekat Facebook Live, program usahawan Venice lah, grup utama kita. Setiap hari Isnin, jam 12. Oh, salah tu. 12.30 hari. Inspired with BJC. Okay. Inspired with BJC ni pun kita akan buat dekat Facebook Live. Dekat Venice Official. Okay. So, yang ni kita akan buat setiap hari Selasa tetapi 2 minggu sekali. Dalam 2 minggu tu akan adalah sekali. Hari Selasa kita akan gunakan waktu tu jam 3 petang. Untuk buat inspired, sesi inspirasi lah. Kalau you all nak tanya soalan dekat mana-mana BJC yang dah top kan. So masa ni lah you gunakan untuk nak masuk sesi inspirasi, tolong support dan share lah sama-sama. Okay. So yang seterusnya adalah weekly performance review. Okay, so setelah buat sale, setelah kita dah penat kan. Of course lah kita nak tahu jualan kita macam mana, sale kita okey ke, dah berapa ya. Okay, so cara you all nak tahu, you all masuk kelas. Okay, so you all masuk sesi performance review. Dekat sini kita akan bacakan sale you all. Dekat sini juga kita ada perkongsian daripada BJC yang dapat top dan juga BJC baru juga. Kita akan suruh mereka buat perkongsian apa yang mereka buat sampai dapat banyak tu, apa yang mereka buat salah yang orang lain tak boleh nak buat. So dekat sinilah kita akan buat perkongsian sesama kita lah. Dan Venice Soul Transformation kelas dekat bawah sekali tu adalah pada pukul 8 malam setiap Jumaat. Tapi kalau untuk Ramadan ni kita tangguh dahulu, kita buat lepas Ramadan nanti. Okay, so yang ni pun kelas daripada Coach Noor sendiri. Okay, so ini adalah inisiatif daripada Venice di mana kita tahu wanita ni dia banyak bermain dengan emosi, dia banyak ada down dia tu lebih banyak daripada up. So kita buat inisiatif untuk buat soul transformation. Dalam arti kata lain kelas kerohanian lah dan juga pengurusan emosi untuk wanita, dan juga kalau ada yang bukan wanita pun nak masuk pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita pun manusia biasa kan. So ada yang down, ada kadang-kadang kita tak kan. So you all boleh masuklah untuk kelas Venice Soul Transformation untuk nak transform diri you all, kembali baliklah untuk bersemangat dan sebagainya. Okay. So yang seterusnya, thank you. Okay. So untuk sesi briefing tadi,
Nanti kejap lagi kita akan masuk produk. Okay, so dekat produk ni penting untuk you all tahulah sebab you all nak berniaga produk Venice kan. So untuk setakat yang Auni bagi tahu tadi, perjalanan dropship, apa yang you all akan dapat, boleh Auni tahu apa yang you all tak faham. Ataupun you all faham dan nak Auni teruskan ke sesi produk. Boleh tak tolong komen dekat bahagian chatting. Okey, Nurul dengan Irdina cakap faham. Yang lain faham? Okey, Hasmira faham. Aina faham. Fahanim faham. Okey, good. Okey, so kalau you all faham, kita akan teruskanlah ke sesi product knowledge. Okey, so sesi ni Auni nasihatkan you all untuk take note. Kalau you all nak screenshot, screenshot. Kalau you all nak slide ni, bagi tahu Auni kejap lagi. Okey, sebab sesi kejap lagi ni adalah sesi produk yang you all akan jual. So, sesi ni sangat penting untuk you tahu dan take note supaya nanti di kemudian hari you all dah tahu dah tentang produk ni. Macam mana you all nak explain dekat customer, macam mana kalau ada masalah you all nak negotiate balik dengan customer. So, you all kena standby untuk product knowledge. Okey, product knowledge ni dia basic je tentang produk. Tapi kalau you all tak take note, you all akan lupa. Itu sajalah. Okey. So, kita akan masukkanlah ke topik yang berikutnya. Topik product knowledge. Okey. Sedia? Okay, so product knowledge of Venice. Okay, so apa yang you all kena tahu tentang produk lah. Basicnya tentang produk je lah untuk product knowledge ni. Okay, so kalau nak take note, standby tau. Okay, so kepakaran Venice ni, kalau lah ada yang masih lagi blur, masih lagi tak tahu, kita ni nak jual apa ni Auni? Okay, so kita nak jual aksesori yang berasaskan material perak 925. Okay, so syarikat Venice ni, kalau you all nak tahulah sejarahnya, dulu kita ni daripada Asia Silver Jewelry. Kalau pernah you all dengar lah. Dan sekarang ni kita dah come out dengan Sendirian Berhad. Maka jadilah Venice Sendirian Berhad. Okay, so basicnya kita jual. Produk utama kita adalah produk yang berasaskan perak 925. So kita jual rangkaian aksesori. Okay, so apa rangkaian aksesori tu? Kejap lagi you all akan tahu. Okay, dan kita juga ada pengalaman tukang yang lebih pula lah. Yang lebih dah 25 tahun dalam dunia silver craft. Dan kita juga ada tenaga kerja dalam kepakaran lah. So jangan risau sebab produk daripada Venice ni memang kita dah teliti dah pilih orang-orang tertentu sahaja untuk nak hasilkan produk yang bermutu, produk yang betul-betul orang kata memang memenuhi cita rasa pengguna kita. Okey. Dan kepakaran kita juga adalah dalam servis, renew dan ubah suai. So dekat sini bila you all dah nampak tentang servis, renew, ubah suai, ni cakap jual je. Kenapa ada juga servis nak renew, nak ubah suai macam mana tu? So selain kita menjual, kita juga ada menawarkan servis. Boleh juga tawarkan untuk customer nak renew balik dia punya aksesori dan kita juga boleh ubah suai aksesori mereka mengikut apa yang mereka request lah. Tapi tertakluk kepada apa yang kita boleh buat sahaja. Okay. So dekat sini you all bolehlah servis tu antaranya kita boleh sadur, buat saduran. So dekat situ lah you all akan nampak kan kenapa cakap perak tapi warna emas. Kenapa? Sebab kita ada saduran lah. So silver tu kita boleh buat saduran untuk emas juga. Okay. Lepas tu kita boleh renew balik lah kalau dia nak ubah ke apa ke, so dia boleh hantar dekat kita. Okay, so selain tu kita juga ada kepakaran dalam consultation untuk perak dan juga emas. So termasuk juga diri you all nanti, you all pun akan ada kepakaran ini untuk konsult mengenai barang kemas dan juga untuk konsult mengenai emas. Supaya apa? Supaya
you all boleh explain dekat customer nanti, boleh buatlah consultation dengan customer. Okey. Apa itu material perak 925? Okey, so perak 925 ni kalau you all nak tahu, contoh ni kan. Contoh ni perak 925. Kenapa saya cakap ni perak 925? Sebab dalam ni logam dia ataupun yang material yang kita gunakan, dalam ni 92.5% adalah perak. sorry. Sakit tekak. Okey, 92.5% adalah perak. Dan kenapa tak guna 100% tahun ni? Sebab logam perak ni dia terlalu lembut dan sukar untuk dibentuk. Okey, kejap tahu you all. Okay, sorry. Batuk pula. Okay, so balik yang Auni bagi tahu tadi. Okay, so apa itu material perak 925? Okay, so material perak 925 ni 92.5% adalah perak dan selebihnya 7.5% ni adalah logam lain. So itulah yang kita panggil perak 925. Dan kalau you all tanyalah, kenapa tak gunakan 100% perak? Sebab perak ni dia terlalu lembut sayang. So sukar untuk kita bentuk dia kalau kita betul-betul guna 100% perak. So kalau you all belajar juga kan, saya percaya semua orang tahu mengenai perak ni. Kalau dekat sekolah pun kita dah diajar lah oleh cikgu-cikgu kita yang logam perak ni memang lembut. So bila masuk dalam dunia aksesori, dia kena dicampur bersama dengan 7.5% logam lain untuk nak bagi bentuk aksesorinya. Okay, so biasanya diguna tembaga atau alloy lah untuk campuran tu nak bagi dia dapat bentuklah sebuah aksesori yang ukir nama lah. Okay. Okay, so saya minta maaf tau kalau saya terpaksa perlahankan suara sikit. Okay. Okay, so proses menghasilkan aksesori perak ukir nama. Okay, so ni basicnya you all kena tahulah pengetahuan untuk diri you all lah. Sebagai seller juga, mungkin kalau customer tanya kan, customer tanyalah macam mana cara nak buat silver ni, ataupun mungkin customer cakap kenapa lama sangat nak hasilkan ukir nama je pun kan, senang je. So inilah proses-proses yang HQ kena buat sampai terbentuknya ukir nama tu. Okay, pertama sekali perak tu kita kena cairkan dahulu. So logam kan, dia kan sebuah logam kan. So logam tu kita akan cairkan dulu mereka. Lepas tu barulah terbentuknya satu kepingan. Lepas terbentuk satu kepingan tu, so contoh kan customer cakap nak font tu kan, contoh nak jenis tulisan ni. So kita pun print lah jenis tulisan tu. Nanti kita akan letakkan, tampalkan kita punya ukuran untuk jenis font tu, kita letakkan dekat kepingan ni. Lepas tu barulah kita akan buat proses gergaji. Lepas dah buat siap proses gergaji tu, barulah siap terbentuk elok kepingan tu mengikut apa yang customer nak jenis tulisan tu, barulah kita akan pasangkan dia pula pada rantai. Lepas dah siap, contoh kalau customer cakap nak pahat, customer nak tu ini kan, so kita akan buat pahat pula. Lepas dah buat pahat, barulah kita akan cuci ataupun polish. Okay, so selepas dah cuci ataupun polish, dia dah jadi cantik kan.
barulah kita akan buat saduran. Kalau customer request pula nak sadur, kalau customer request nak silver saja, so dah siap lah untuk proses dekat sini. Tapi kalau customer cakap nak saduran, barulah kita akan sadur. Lepas tu barulah kita akan buat proses QC. QC ni quality check. Kita akan tengok dulu kualiti tu dah okey ke tak saduran. Dah okey dah kan pahat ni. Dah ada ke bengkak-bengkok ke kan. Dekat bahagian QC ni lah kita akan tengok. Dan lepas tu kita akan prepare for postage. Okey. Wow. Boleh tolong mute tak? Okay, so okay, so jenis-jenis rangkaian aksesori. So macam yang Ani bagi tahu tadi kan, kita ada rangkaian aksesori. So rangkaian aksesori ni dia datang daripada rantai leher, rantai tangan, cincin, rantai kaki, kerongsang, pin tudung, butang baju Melayu, tu semua adalah rangkaian aksesori lah. Dan dekat Venice ni kita ada rantai leher, rantai tangan, cincin, rantai kaki, semua kita ada. So apa yang you all nak tengok produk nanti macam mana dan sebagainya, so you all boleh tengok lah. Nanti Auni akan bagi link Telegram tu, semuanya ada dekat situ. You all hanya ambil dan gunakan sahaja. Okay? Okay, so kategori aksesori. Okay, so dekat Venice ni kita ada dua kategori aksesori. Okay, yang pertama adalah custom made dan yang kedua adalah ready made. Okay, so produk yang pertama ni adalah custom made, ni adalah produk utama yang Venice tumpukan. Dekat Venice ni lah. Okay, so macam mana custom made ni? Custom made ni yang you all ukir nama tu. Yang customer ukir nama tu adalah produk custom made. Okay, dan yang custom made ni berasaskan ukiran nama ataupun special request dari pelanggan lah. Okay, tapi dekat special request tu hanya boleh gunakan produk yang ada dekat Venice sahaja. Jangan pula pergi dekat cari tempat-tempat yang lain kan. Buat masuk dekat sini suruh Venice buat. Okay, so hanya tertakluk kepada produk yang Venice boleh buat sahajalah dekat special request. Okay. Dan yang kedua, siap dalam tempoh 7 hingga 21 hari waktu bekerja lah. Untuk item plain akan siap lebih awal. Okay, so untuk item custom made ni kita akan siapkan dalam tempoh 7 hingga 21 hari waktu bekerja. So contohlah kan, kalau customer cakap nak urgent dan sebagainya, so cakap dekat customer, awak setuju tak 7 hingga 21 hari waktu bekerja ni? Untuk awak dapatkan barang ni. Kalau dia okey, so proceed order. Okey. Yang seterusnya, item jawi, pahat dan berlian atau design yang heavy, seperti kerawang dan sebagainya tu, kebiasaannya akan ambil masa yang agak lama lah, tapi masih lagi tertakluk kepada 21 hari waktu bekerja. Kalau design jawi, pahat, kerawang ni, design-design berlian mungkin akan siap pada hari 20 ataupun 21. So masih lagi tertakluk lah dalam kita punya tempoh masa yang kita bagi. Okey, dan 14 hari ni adalah borderline untuk pastikan item dalam keadaan bersedia untuk dipus. Okey. Yang kedua adalah ready made. Okey, so produk ready made ni dia tak ada masalah sangat. Sebab apa? Sebab dia dah ready dah ada lah dekat kita punya HQ. Tetapi kadang-kadang bila you all nak submit order, you all pastikan dulu stok tu ada ke tak. Sebab apa? Contohlah kalau you all nak submit order, you all pun expect 3 hingga 7 hari waktu bekerja kan. Lepas tu tunggu, kenapa ni tak hantar-hantar kan? Mungkin masa tu stok kita dah habis dekat HQ. So, anda sebelum nak submit order, anda bolehlah dulu tanya HQ sama ada stok ni ada ke tak. Kalau stok tu tak ada, you all nak order juga, so you all kena tunggu 7 hingga 21 hari waktu bekerja juga untuk ready made. Sebab kita kena pre-order dahulu. Okay? Tapi kalau produk tu dah ada, insyaAllah dalam 3 hingga 7 hari waktu bekerja, produk tu akan siap kita post untuk anda lah. Okay.
So, product custom made. Okay, so product custom made ni dia melibatkan pemilihan design. Okay, so nanti customer boleh pilih lah design. Mungkin customer suka design yang simple, design yang mewah kan? Ataupun pemilihan jenis rantai, jenis gelang, semua tu you all akan tengok lah. Kejap je lagi kita akan tunjuk untuk you all tengok. Okay, so ni basicnya yang you all kena tahu. Dan contohlah kalau you all nak order kan, contoh macam mana sekalipun nak order rantai, nak order cincin, nak order gelang, semua ni adalah proses yang you all boleh pilih. Okay, tapi basicnya you all akan ada dua pilihan. Sama ada you all nak jual sama macam dalam gambar, ataupun contoh kan, dalam gambar tu customer nak ubah itu ini, barulah you all masuk kepada yang Auni tunjuk sekarang ni. Dia ada dua pilihan lah. You nak senang ke you nak susah? You boleh pilih. Kalau you nak susah, you ikut point ni. Kalau you nak senang, you jual apa yang ada dalam gambar sahaja. Okay. So, contohlah kalau you dah Auni tunjuk yang ni, okay? Okay, Auni. Okay, contohlah. Bila you dah iklankan yang ni kan, rantai leher ni. So, you jual dekat customer. You cakap lah macam ni kan. Lepas tu customer cakap, okey lah saya nak sama macam dalam gambar tu. Boleh tak buat order macam tu? So yang tu selamatlah ya kan. Tak perlu dah nak suruh customer pilih itu ini kan. Sebab semuanya dia nak sama macam dalam gambar. Tetapi bila customer ataupun you sendiri cakap, sis nak ubah. So maka dan ketika itulah kamu kena guna semua yang ada dekat sini. Sebab apa? Customer boleh custom benda ni. Cuma antara you nak faham tu macam mana, so Auni akan bagi tahu hari ni lah. Cara you nak faham macam mana nak pilih itu ini tu. Okay. So sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Okay, so contoh kan bila customer dah berminat dengan design yang diiklankan. So kena take note tau kalau siapa yang nak take note lah untuk yang ni. Okay. Pilih yang pertama sekali kan, kalau customer tak nak sama macam dalam gambar, dia boleh pilih jenis rantai. So kita adalah beberapa jenis rantai, kejap lagi kita akan tunjuklah dalam gambar tu. Lepas dah customer pilih jenis rantai, dia juga boleh pilih jenis tulisan. Okay, so jenis tulisan ni tak ada masalah. Customer boleh pilih mana-mana tulisan sahaja yang dia nak. Tapi tertakluk kepada apa yang Venice boleh buat lah daripada type 1 sampai type 14. Dan untuk design kerawang, untuk design crossy ring, ada certain design tu memang dah tulisan tu je yang cantik. Kalau ubah tulisan lain dia jadi tak cantik. Yang tu kita akan bagi tahu. Okay, so selepas tu, lepas dah pilih jenis tulisan, kita akan pilih jenis finishing ataupun pahat. Okay, so dekat Venice kita ada pahat-pahat utama, pahat mata ikan, pahat belian, pahat baris melintang. So kejap lagi kita akan tunjuk dekat you all. Pahat mana yang cantik untuk you all nasihatkan dekat customer untuk pilih. Okay, dan dekat Venice juga kita ada dua saduran utama, emas krom dan juga gold. So gold dengan emas krom ni pun kita boleh buat saduran. Untuk customer, kalau customer tak nakkan pakai yang silver pure, dia cakap dia nak sadur, nak bagi nampak macam emas kan. So kita boleh buat saduran tu untuk diorang. Okay, so lepas dah tolong pilih jenis rantai, lepas dah tolong jenis tulisan, lepas dah suruh customer pilih pahat dan suruh pilih saduran, pastikan you all confirm order dengan customer. Cakap dekat dia, betul ni akak, confirm ni semua yang akak pilih ni. So sebab apa? Sebab kita takut nanti kita dah submit order, customer pun cakap, tak jadilah yang ni tak jadi. So kita tak nak macam tu. Sebab order kita, once you submit order, dalam masa 1 hari tu tak ada perubahan, esoknya kita akan proceed order. Tetapi kalau dalam masa 1 hari tu customer nak ubah lagi, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dah lebih 1 hari, maka order tu kita kira proceed. Kita dah tak boleh ubah dah order tu. Tetap kita proceed lah walaupun customer tak nak. Okay. Lepas tu, lepas dah confirm order betul-betul dengan customer, barulah submit order. Lepas dah submit order, macam biasalah kita akan proses order tu dalam 7 hingga 21 hari waktu bekerja. Lepas tu quality check dan ready untuk post. Okay.
Okey, jenis tulisan. Okey, so ni lah jenis tulisan yang ada yang you all boleh gunakan. Okey. So jenis tulisan, kita ada jenis tulisan type 1 sampai type 13. Kalau ada yang nak guna yang ni, kita boleh bagilah kalau siapa yang nak guna. Okey, tapi you all ada dua inisiatif lah dekat sini. Kalau you all nak guna yang ni, you all tak boleh tengok type 14 sebab kita tak masukkan type 14 sebab type 14 ni type yang terbaharu. Okey, so inisiatif yang kedua yang you all boleh gunakan, you all pergi dekat website Venice. You all tekanlah www.venice.com.my ataupun tekan je Venice Kota Baru ke venice.com.my ke, nanti dia akan keluar dekat bahagian atas sekali tu, tekan. Lepas dah tekan, masuk, pergi scroll dekat bawah sekali. You all akan jumpa customer service. Tekan customer service, kalau guna phone, tekan customer service, nanti dia akan keluar phone generator. So tekan phone generator, akan keluarlah yang ni. So nanti senang je, you nak tengok tulisan apa. Contoh Venice, type Venice, lepas tu tekan dekat sini type 14. So ni keluarlah jenis tulisan type 14. Kalau nak tengok tulisan yang lain pun ada dekat website. So senang, kalau you rasa senang nak guna website, guna sahaja website, okay? Okay, so dekat sini kita ada sedikit info mengenai tulisan. Okay, so tulisan ni nama dipengaruhi oleh huruf. Setiap karakter huruf berbeza. So tak boleh expect lah nak sama seperti dalam sampel 100%. Contoh, walaupun you jual produk tu, customer cakap nak sama macam dalam gambar dan you tahu benda tu type 2 kan. Contoh, tulisan tu type 2. So you kena pastikan dulu tulisan customer tu betul-betul customer nak. Sebab jenis karakter huruf dia berbeza-beza. Contoh you tengok A ni kan, type 13, A basic A. Tapi tengoklah karakter huruf dia, A tu bermacam-macam. Ni tak nampak macam A pun. So kita risau kalau you ikut je apa yang customer suka tanpa check, customer mungkin akan persalahkan you nanti. Tak ada pun A ni bukan A, ni D. Contoh kan. Padahal dia sendiri yang pilih. So you sebagai seller, you kena check. Contoh kalau nama customer Aina. Lepas tu dia cakap lah, saya memang nak type 9. Cantik lah saya tengok tulisan nama Nurul tu. Tak ada huruf A kan dekat nama Nurul tu. So you sebagai seller pergi check. Type 9, type lah Aina. Ni tulisan nama Aina. So hantar dekat customer. Okay, akak saya dah type nama akak untuk type 9 macam ni akak, Aina. Akak okay? Kalau dia cakap okay, so proceed. Kalau dia cakap, tak cantik lah, tulisan lain lah, cuba pilih untuk saya yang cantik sikit. So cuba nasihatkan dia, pilihlah yang cantik dengan nama dia. Okay, so cara nak check ni senang kan? Pergi saja dekat website, you all boleh check pelbagai tulisan yang you all nak dan hantar dekat customer untuk kepastian, untuk confirm order tu kan. Okay, so kalau dekat sini you all boleh tengok antara yang you all kena tahu juga, type 1, huruf F tak ada bentuk, huruf A, bentuk A kecil, kadang-kala customer tak suka. So ni pun ada pernah terjadi case, dia tengok type 1, cantik je tulisan lain, tapi dia nama A dia nak buat huruf besar tapi A dia jadi kecil. Sebab apa? Sebab type 1 ni memang A dia jadi kecil dengan automatiknya. Okay, so sama juga dengan F ni, untuk type 1 dan sebagainya, so dia berlainan kan. Yang ni F dia tak nampak sangat, yang ni F macam ni, yang depan ni F macam ni. So sebab tu perlunya you confirm order dengan customer. Lepas dah confirm order tu, betul-betul customer nak dah tu yang tu, barulah you submit order. Okay, so benda ni tak susah pun sebenarnya sebab you boleh check sendiri. You just confirm order je, customer pilih, you confirm order, itu saja. Okay, so type 2 macam kartun, sesuai untuk kanak-kanak. Okay, so contohlah kan kalau ada ibu-ibu yang nak belikan untuk anak dia, so you boleh nasihatkan dekat dia. Contohlah kalau dia tak tahu kan nak pilih yang mana untuk anak dia, so you all boleh bagi tahu dia, Kak, type 2, type 5 ni, ataupun type 12 ni dia cantik untuk kanak-kanak. Sebab apa? Kalau you tengok pun, tengok ni, type 2, type
5 dan type 12 ni dia nampak lebih, orang kata jelas kan, huruf dia jelas, huruf dia lebih besar. Mungkin lagi sesuai kalau kanak-kanak yang pakai untuk huruf tu. Okay, so you pun kena ada kepakaran tu untuk consult customer. Okay, type 6 ni kalau you tengok pun of course lah dah nampak pun dah tebal ni kan. So kalau ni, kalau orang suka-suka yang design yang besar atau tebal, bolehlah jelas. Dia orang boleh pilih lah untuk type 6. Kalau lah type 7 ni pula, contoh kalau customer tu suka yang jenis design mewah, jenis design yang wow, yang cantik kan, merelip kan. So pilihlah untuk type 7. Type 7 ni dia sesuai untuk design kerawang, crossy ring dan juga type 11. So macam ni cakap tadi kan, design kerawang, design ring yang cross tu dia sesuai untuk type 7 dan type 11. Okay. Dan type 14 ni dia sesuai untuk tulisan prima donna, untuk design prima donna dan juga treaty beads. Semua nama ni you all boleh jumpa nanti dalam price guideline. Ni akan bagi juga dekat you all. Okay. Okay, so inilah yang you all kena pilih tadi kan, macam ni cakap tadi. Jenis rantai, jenis tulisan, jenis pahat, jenis saduran. Okay, so jenis rantai ni kita ada, biasanya orang akan suka pilih type 1, type 7, type 5 dan juga type yang ni. Tak nampak pula ni. Yang ni rantai gila-gila. Yang ni rantai gila-gila. Sorry, tertukar. Biasanya orang akan tukar yang ni lah, type 5, type 7 dengan type 1. Yang tu je. Orang yang biasa suka tukar. Tapi kalau you rasa nak mudahkan urusan, you cakap dengan customer, yang ni dah cantik ni akak kan. Seller mesti pandai kan bagi tahu customer. Okay, so yang seterusnya, pilih jenis tulisan macam yang ni bagi tahu tadi lah, jenis tulisan, jenis pahat ataupun finishing. Okay, so biasanya lah kalau dekat Venice ni ramai orang suka ambil plain ramai, full pahat mata ikan ramai, pahat garis pun ada, pahat mata ikan dan pahat silat ni ada. Dan full diamond ni kadang-kadang, tapi ada yang tempah. Okay, dan ni adalah jenis saduran lah macam yang ni cakap tadi kan, jenis emas chrome dan juga full gold. So customer boleh pilih lah nak dalam huruf ni sahaja ke emas chrome, kat luar ni nak gold. So customer boleh request. Dan kami dekat HQ akan nasihatkan, contohlah kod-kod yang customer pilih tu tak cantik ke, buruk ke kan. So kita akan bagi tahu betul ke customer nak macam ni, sebab kalau biasanya customer lain dia tak akan pilih sebab kurang cantik. Kita akan bagi tahu. Okay. Dan yang terakhir sekali rimel warna silver lah. Okay, so kita nak tunjuk lebih jelas untuk you nampak tentang pahat ataupun finishing yang ada dekat Venice. Okay, so jenis pahat yang pertama, tak ada pahat. Sebab yang ni design plain kan, yang ni tak ada pahat lah, design plain saja. Yang ni ramai orang ambil juga. Okay, so yang kedua ni adalah pahat full cutting. So pahat full cutting ni biasanya you boleh tengok lah dekat situ. Huruf-hurufnya satu-satu kan. So dia dah cut kan huruf tu. So sebab tu kita panggil pahat full cutting. Okay, so yang seterusnya pahat mata ikan. Okay, so yang ni memang ramai dan famous, orang suka buat pahat mata ikan. Sebab kalau you boleh tengok dekat depan kan, design tu memang cantik lah kalau ada pahat mata ikan. Dia nampak lebih mewah. Biasanya kalau orang yang suka design mewah, dia akan ambil pahat mata ikan ataupun pahat diamond. Okay, so yang seterusnya pahat garis, silat atau mesin dan pahat sebaris melintang. So beza dua ni, kalau yang ni kan dia tak bukan satu garis je yang ni. Yang ni dia macam garisan dia tu unik sikit. Tak macam yang ni. Kalau yang ni nama pun baris melintang, so melintang je lah garisnya. Okay, so yang seterusnya pahat mata ikan tambah silat. Okay, so biasanya design kerawang orang nak bagi nampak lebih wow lagi, ditambahlah pahat silat ataupun pahat garis dan dalamnya letak pahat mata ikan. So design ni sangat mahal ni. Sebab ada kerawang, ada pula pahat-pahatnya sekali. Okay, so ni adalah pahat diamond. So setakat hari ni, kalau tak ada perubahan harga, satu biji diamond
berharga RM5. So you bilang lah ni berapa ringgit lah agaknya ni. Berapa puluh ringgit atau berapa ratus lah ni. Dah sampai dekat sini. Okay. So samalah design cincin pun sama juga. You boleh pilih jenis cincin, boleh pilih jenis tulisan. Tapi jenis tulisan tu ingat kalau design kerawang, kalau design yang tertentu yang tak perlu ubah tulisan, so kena tengok betul-betul. Tak perlu ubah tulisan lah, sesuai tulisan 7 sampai 11. Okey, 7 dan 11. Okey, dan jenis pahat ni pun kalau senang, nak senang, you all jual lah apa yang ada dalam gambar. Okey, so sama juga, gelang pun macam tu. Okey, so dekat sini kita akan tunjuklah dekat you antara produk custom made yang ada dekat Venice. Okey, so ni adalah produk-produk rantai custom made yang customer biasa buatlah dengan Venice. Dan ada jugalah yang sekarang ni tulisan Jawi. So kalau yang ni tulisan hot kan. Dan ada juga yang tulisan Jawi ada baris, tak ada baris. So untuk yang tu harga pun berbeza-beza lah. Kalau nak baris, kalau tak nak baris. Okay, so Auni nak bagi tahu satu benda. Dekat sini you nampak kan ada love. Yang ni ramai yang request. Kalau nak letak love macam mana Auni? So kalau nak letak love, dia tertakluk kepada bilangan huruf. Contoh kan, sebab dekat Venice ni, produk dia untuk custom made, ukir nama Rumi. Bila Rumi, contoh nama apa yang nak bagi? Nurul, contohlah Nurul. N-U-R-U-L, 5 huruf kan? Okay, so bila 5 huruf, dia masih lagi percuma, dalam kategori percuma. So tak ada add-on lah untuk tambahan charge. Tetapi contoh nama Nurul ni Nurul Ain. Contoh N-U-R-U-L-A-I-N. So 5 huruf percuma, 3 huruf ni tak percuma. Sebab apa? Bila melebihi 5 huruf, kita kenakan charge sebanyak RM10. So contohlah harga rantai ni 160. So 5 huruf dia buat ni free 160 dekat sini. Dan customer kena tambahlah 160, RM10, 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 RM30 juga sini. So 160, 70, 80, 90. So keseluruhan rantainya adalah RM190. Okay, faham? Okay. So itulah cara kalau customer nak tambah huruf-huruf ataupun nak tambahkan dia punya nama tu melebihi 5 huruf. So sama juga dekat situ love tu. Contoh nama Aina nak letak love. A-I-N-A love. So 5 huruf masih lagi percuma. Okay, so love tu adalah huruf. Love tu pun dikira sebagai huruf lah. Okay. Okay, so ni adalah design ready made. Dan ni adalah setin baru. Baru sikit je ni. Dekat sini. Okay. Dan yang seterusnya kita ada rantai tangan. Okay, so rantai tangan. Ni pun rantai tangan custom made. Customer pun boleh pilih lah. Nak tulisan Jawi, nak tulisan hot, nak huruf gantung. Nak yang ni kan. Tulisan macam ni. Okay. So ni pula antara rantai tangan ready made lah. Okay, so rantai tangan ready made ni pun you kena pastikanlah dulu sama ada stok ada ke tak. Kalau stok tak ada, you kena tunggulah untuk kami pre-order. Kalau stok dah ada, insya-Allah kita akan hantar 3 hingga 7 hari waktu bekerja. Ni pula untuk cincin. Okay, so yang Uni cakap tadi kan, design kerawang dengan crossy ring tu ni. Ni kerawang. Ni crossy ring. Okay, so untuk kerawang ni dia sesuai lah untuk phone jenis 7 dan 11. Sama juga yang ni, kalau cincin crossy macam ni, dia sesuai untuk tulisan 7 dan 11 sahaja. Kalau tulisan lain dia kurang sesuai sikit. Kalau you nak bagi tulisan unik, you suruh customer tempah yang name standard ni. Kalau yang cincin name macam ni, customer bebas lah nak pilih mana-mana tulisan yang dia nak. Okay, yang pasti you kena check. Okay. Ni pula antara cincin ready made lah. Dan sekarang ni cincin ready made kami jual dekat Shopee. So contohlah kan, kalau ada customer you yang nak beli
cincin ready made, cakap dekat dia kena terus direct dengan HQ lah dekat bahagian Shopee. Okey. Dan ni pula adalah design brooch. So brooch ni pun banyak jenis yang you all boleh pilih. Sama juga cara you nak jual brooch, you tanya customer jenis tulisan, you tanya dia nak pahat ke tak, you tanya dia nak sado ke tak. Lepas tu jenis design ni dia boleh pilih lah antara design plain, design yang ada macam ni kan. Dan ada lagi design yang kerawang pun mereka boleh pilih lah. Okay. So contohlah customer ada rantai, you nak jual pendant ataupun nak jual loket sahaja dekat dia pun kita ada buat. So yang ni sama juga. Sama juga customer pilih nak yang loket macam mana. Lepas tu customer boleh pilih jenis tulisan. Customer boleh pilih nak pahat ke ataupun nak plain macam ni sahaja. Lepas tu customer boleh pilih nak sado ke, nak silver ataupun customer boleh pilih nak satu cangkuk ataupun nak dua cangkuk macam ni. Okay, so bila dah ada cangkuk, macam ni pula. Okay, so bila dah ada cangkuk ni pula, kalau satu cangkuk dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Okay, sebab senang nak dipakai dan sebab saiz lubang pun saiz macam tu je kan. Lubang tu boleh masukkan macam tu saja kan. Tetapi kalau dah ada dua cangkuk ni, dua cangkuk kiri kanan, so contoh customer beli pendant sahaja, kalau dekat Venice kita boleh ubah kan benda tu, kita boleh potong kan bagi customer tu pakai elok kan. Tapi contoh customer beli pendant sahaja ataupun loket sahaja, dia nak beli dua cangkuk. So apa yang you perlu buat, you bagi tahu customer tu, cakap dekat dia, contoh dia dah beli 18 kan, saiz 18 untuk dia punya rantai dulu kan, rantai. So cakap dekat dia, akak kalau nak beli untuk dua cangkuk ni akak, mungkin rantai akak tu akan ternaiklah sikit. Contoh kan, satu cangkuk duduk kat sini kan, tapi bila kita dah guna dua cangkuk tu, mungkinlah ternaik sikit dia punya rantai tu. So you kena bagi tahu akak tu. Kalau akak tu cakap, saya dah tahu, memang saya tak kisah. Okay, so tak apa. You boleh proceed order lah. Tapi andai kata akak tu cakap, lah dik, jadi takut tercekik nanti akak. Okay, so kalau macam tu you boleh tawarkan dekat dia, ataupun akak boleh ambil lah set yang ni, boleh beli terus sekali dengan rantai kan, contoh. Ataupun kalau dia betul dah memang beli dengan Venice, cakap dekat dia lah, akak lebihkan lebihkan panjang lah akak untuk rantai tu. Senang untuk akak pakai, tak tercekik kan, contoh kan. Okay, so yang tu dia tak ada masalah sangat lah kalau untuk satu cangkuk, tapi untuk dua cangkuk you nasihatkan lah dia macam tu. Kalau dia memang betul-betul tahu, dah tak kisah, memang dia nak pakai macam tu, okay, so go on, proceed. Okay, so bila kita nak jual, of course lah kita kena tahu ukuran. Kalau tak tahu ukuran, macam mana nak jual kan? Macam mana customer nak submit order dekat kita? Okay, so cara ukur rantai tangan. Okay, so cara ukur rantai tangan senang je, kita ajar cara yang paling basic, cara yang paling manual yang semua orang boleh buat. So mustahil lah dekat rumah orang tu tak ada kertas, mustahil lah dekat rumah orang tu tak ada pensel ataupun pen ataupun arang tu kan, contoh buat bakar kan, tak ada pen sangat kan, ambil arang dekat luar rumah tu ke. So boleh dah buat ukuran. Ataupun yang paling senang sekali orang nak guna, bila dia dah ada tali ukur ataupun tali inci orang panggil kan. Okay, rasa tukang jahit adalah. Okay, so cara diorang nak ukur rantai tangan, ambil kertas, lilitkan dekat bahagian tangan, tanda. Okay, lepas dah tanda tu macam mana nak tahu ukuran? Okay, so ambillah pembaris. Apa awak ni tahu, you all dah tahu. You all semua dah bijak dekat sini. Tapi awak ni nak bagi tahu juga. Tutorial. Okay, so letakkan dekat pembaris dan tengoklah ukuran dalam cm. Tengok ukuran dalam cm. Okay, so lepas dah dapat ukuran tu, bolehlah submit order dekat HQ dan sebagainya kan. Okay, so tapi benda tu bukan berakhir di situ. Sebab apa? Sebab dia berbeza antara ukuran untuk ready made dan juga custom made. Kalau ready made, customer nak lebihkan kan,
Mungkin customer cakap nak spare lah, kok gemuk ke kan lepas habis raya nanti kan. Contoh. Okay, so customer boleh lebihkan ukuran untuk ready made. Tetapi bila customer nak pakai produk custom made, of course dah dia nak pakai yang betul-betul selesa, dan mungkin custom made dia tu pun dia nak nama dia betul-betul duduk dekat sini, tak nak lah macam ni kan. Mesti customer nak yang betul-betul cantik, yang terletak elok kan. So, you sebagai seller juga ataupun VJC, you nasihatkan dekat customer yang beli ukir nama, kalau beli ukir nama, jangan lebihkan ukuran sayang. Jangan lebihkan ukuran. Sebab apa? Kalau dia lebihkan ukuran, mungkin dia akan terjadi macam jam Auni ni, dia longgar kan. So bila lah contoh customer lebihkan ukuran, dia nak spare kan. So mungkin dia nak spare tu dah okey, niat dia okey. Tapi nama dia tak cantik lah. Nama dia mungkin bergerak-gerak ke sana ke sini kan. So bagi tahu dekat dia, kalau untuk ukir nama akak jangan lebihkan ukuran tau. Nanti nama akak tak cantik terletak dekat bahagian lengan tangan akak ni. Okey? Okey. Okey, so seterusnya kita ada cara ukur rantai leher. Okey, cara ukur rantai leher ni, rantai leher lah paling senang sekali. Sebab tu kita punya founder dan kita sendiri ataupun Auni sendiri pun memang nasihatkan you all, kalau you all nak start menjual, you all jual lah rantai leher plain. Rantai leher Nemi. Sebab apa? Rantai leher Nemi ni senang nak dijual. Orang pun ramai yang suka. Sebab apa? Dah ada dah ukir nama, dah ada dah rantai cantik, dah boleh pilih tulisan. So dia boleh pilih. Dan nak ukur pun senang. Cara ukur rantai Nemi ni, daripada baby sampailah dewasa, semua boleh pakai rantai dekat Venice ni. Sama juga dengan gelang tadi pun. Okay. So rantai leher ni cara nak ukurnya, size 14. So you all boleh tengok refer size dekat sini saja. Okay, so contoh customer cakap, ni inci tau, ni ukuran dalam inci. Okay, so kalau untuk gelang tadi dalam cm kan, so rantai ni pula dalam inci. Okay, contoh customer cakap, nak rantai ni, nak rantai untuk baby berapa inci ya? Okay, so untuk baby biasanya 14 inci. Kalau untuk kanak-kanak 16 inci. Kalau untuk orang dewasa, dah boleh pakai dah 18 inci. Okey, andai kata customer cakap, saya nak labuhkan saya punya ni lebih daripada 18 inci. Okey, so bila dah lebih 18 inci, ada charge tambahan dikenakan kepada customer. Okey, apa charge tambahannya? Okey, contoh, saya 18 inci ni kita bagi 14 sampai 18 ni, dia masih lagi percuma lah dalam dari Venice. Tapi kalau customer nak lebihkan ukuran, boleh. Customer kena tambah RM5. RM5 penambahan lah untuk setiap inci. Contoh nak saiz 20 kan, 19, 20. So RM10 customer kena bayar untuk nak dapatkan 20 inci. Okay, so tambah RM5 saja untuk 1 inci penambahan untuk rantai. Okay. Okay. So boleh? Setakat ni okey tak? Setakat ni okey tak? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit dekat bahagian chatting. Okey ke tak setakat ni? Dah nak habis dah ni untuk product knowledge? Sikit je lagi. Okey. Okey. Ni nak slide nanti boleh? Boleh sayang, boleh. Kalau nak slide nanti boleh. PM personal. Okey, so ni nak pesan satu benda lagi. Ni sajalah selit sikit. Kejap lagi lah selit. Okay, so thank you sebab respon. Okay, so cara ukur cincin. Okay, so cara ukur cincin ni you all kena betul-betul peka tau untuk ukur cincin. Sebab cincin ni dia tu sikit. Dia banyak problem sikit kalau you tak fokus. Okay, sebab kalau longgar pun tak boleh, terlalu ketat pun tak boleh kan kalau cincin. So memang kena sedang-sedang saja. Kena ngam-ngam je cincin ni. Okay, so sama juga cincin ni pun ukur macam tu juga. Perlukan kertas, perlukan pen ataupun pensel. Lilitkan betul-betul tangan you all. Lepas tu ukurlah berapa cm.
Okey, cara ukur cincin ni tengok bahagian cm. Jangan ukur diameter, jangan ukur inci, ukur dalam sentimeter. Okey, sebab dah banyak dah kesalahan untuk diameter, dah banyak dah kesalahan untuk inci, dah banyak kesalahan yang lain-lain. Jadi kami decide you all tengok ukuran dalam cm. Contoh, lepas dah ukur kan, dapatlah 6 cm. So tengok dekat sini, refer size Venice ni, oh 6 cm ni bersamaan dengan 18. So dekat atas order nanti, borang order nanti, tulislah size 18 untuk cincin. Kalau you nak bagi dalam cm, tulis 6 cm. Jangan lupa cm sebab kita takut you terlupa letak cm. Ni, contoh kan, submit order, tulis 6. Kita pun ingat size 6, bukan 6 cm sebab tak ingat nak tulis cm kan. So you dah submit order size 6, 4.6 cm rupanya. So yang tu pun you kena tengok elok-elok. Kalau nak hantar cm, tulis cm. Kalau nak hantar Venice size terus, tak apa kalau tak letak cm. Okay? Okay, so contohlah kan, untuk cincin ni juga, you boleh tengok logiknya juga. Logik ni macam mana? Logik ni you boleh tengok customer tu size melalui size badan. Okay, contohlah size badan macam Auni ni biasa pakai XL. Auni dalam 7.4, kecil sangat aku ni. Okay, 74 atau 75 macam tu lah berat Auni. Okay, so 74 atau 75, biasa Auni pakai cincin size 15 ataupun 16 yang Venice ni. Okay, so bila Auni bagi tahu dia macam tu kan. So contohlah customer you dalam lingkungan 74, 75. So you all dah boleh buat tanda dah. Mungkin cincin dia dalam lingkungan 15 ataupun 16 ataupun dalam cm-nya 5.6 cm ataupun 5.7 cm. So contohlah kalau dia cakap saya berat 75 sis. Saya rasa saya punya cincin size 5 cm. Mungkin mustahil. Mungkin mustahil. Kemungkinan mustahil lah. So cakap dekat dia, cuba ukur sekali lagi. Sebab saya nak betul-betul ukuran yang tepat. Takut nanti kesian akak dapat cincin yang tak seperti yang akak nakkan ukuran dia. So cakap dekat dia elok-elok lah. Kalau you rasa tak yakin kan, bila you tengok dia macam macam besar kat ni tapi dia bagi saiz kecil kan. So cuba tanya balik, kok dia dah kurus ke kan? Tak apa. So bila you nak berkomunikasi dengan customer, cuba gunakan ayat yang paling sopan yang boleh bagi dia selesa dan friendly. Okay. Okay, so dekat sini kita nak bagi tahu you all juga, bila customer nak beli item saduran emas, dia kena ada tips untuk dia nak jaga barang kemas tu. Okay, so nama pun you all, contoh kan, contohlah sebab ada pen je dekat sini. Contoh, pen ni silver. Silver ukir nama yang you all tempah. Lepas tu, you all pun cakap nak sadur emas. So kita pun celup ataupun sadur emas. So bukan macam ni lah caranya, adalah cara yang tukang buat. Okay, so celup, dah sadur, ting, siap. Okay, so kita pun hantar dekat you. So contohlah kan, kalau lah you tak betul-betul jaga, agak-agaknya lah, saduran ni hilang ke tak hilang? Macam cat, you baru je cat kan, lepas tu you buat guna tu, guna ni. Lama-lama cat rumah you tu hilang ke tak? Sebabnya bentuk asalnya bukan cat kan, tapi you letak warna. So samalah konsepnya dekat sini. Bila you jual produk bukan emas, bukan material asalnya bukan warna emas, warna perak ataupun warna silver. So you cat dia ataupun you sadur dia dengan emas 916, of course lama kelamaan dia mungkin akan terluntur ataupun saduran dia mungkin hilang. Okey, tapi saduran dan ketahanan saduran ni kita boleh kita boleh bantulah you all untuk nak tahan lama dengan you all elakkan basahan, simpan di tempat yang kering ataupun you balut dengan tisu ke, you balut dengan plastik, elakkan terkena air masin ataupun air kolam, elakkan pakai semasa bersukan sebab peluh. Sebab kita berpeluh tu, peluh kita tu masin. Ada pula kimia-kimia, bahan-bahan kimia yang mungkin tercampur dengan saduran, saduran hilang.
Dan perak saduran ni juga perlu disimpan di dalam tempat yang betul-betul selamatlah dalam kotak. Okey, so elakkan pakai ketika mencuci, berpeluh, mandi, nak tidur. Lepas tu letak di tempat yang kering, simpan di dalam bekas yang tertutup. Dan kalau boleh jangan campur dengan logam yang lain. Shilling mungkin dengan shilling, dengan kunci jangan campurlah. Aksesori. Kalau shilling, kunci letaklah tempat lain. Jangan campur sebab mungkin ada tindak balas bahan kimia tu juga. Yang mungkin menyebabkan perak ataupun saduran tu dia mungkin akan menyebabkan rosaknya lah aksesori. Dan elakkan terkena bahan kimia lah macam pencuci, apa-apa sajalah, deterjen. Okey. Dan andai kata terjadinya kejadian macam tadi, contoh kalau apa-apa terjadi dekat barang kemas customer anda, jangan risau, kita ada cover 1 tahun warranty. Dan apa yang kita akan cover warranty secara percuma adalah patah, putus, potong dan cuci. Satu lagi cuci. Cuci ni macam mana? Contohlah, dalam lama guna nampak pudar kan. Lepas tu nak datang balik, hantar dekat kami nak cuci, nak bagi silver tu berkilat balik. Tu kami boleh cover secara percuma. Okey. So, untuk patah, putus dan juga potong, nak risah jadi kecil akan di cover dalam warranty. So, customer boleh hantar balik dalam tempoh 1 tahun, dia nak patah ke, dia nak putus ke, so kita akan cover warranty dan kita akan baiki item customer secara percuma. Dan macam mana cara nak claim warranty ataupun nak apply warranty? So, cara you nak apply warranty, customer kena isi form untuk nak apply warranty tu, gunakan QR code yang disediakan. Sebab atas kad tu, atas kad setiap pembelian customer kita akan letak atau selip kad. Okey, so kad tu pesan dekat customer jangan hilangkan. Kalau nak claim ataupun nak apply warranty nanti, dia hanya tunggu scan je QR code tu, nanti isi-isi borang. Macam MySejahtera, macam MySejahtera, kita scan QR code, lepas tu akan keluarkan borang tanya nama kita dan sebagainya. So samalah bila dia dah scan QR code, kita ada minta lah untuk hantar nama, nombor telefon dan sebagainya tu kan. Okay, so lepas tu submit, nanti terus sampai dekat HQ lah borang application dia tu. Lepas tu sekiranya item perlu disadur, customer kena bayar kos saduran. Okay, so andai kata contoh, customer beli item saduran, gelang yang disadur, lepas tu patah dekat bahagian nama. Okey, so Auni kata tak kena bayar patah tu. Auni tak kata saduran tak kena bayar. Kenapa kena bayar saduran walaupun patah? Sebab bila kita nak betulkan balik yang patah tu, dia ada kena bakar, dia ada kena buat tu, kena buat ni, kena cairkan kan. So mungkin saduran tu akan tertanggal semasa proses nak baik pulih. So kalaulah andai kata item customer tu disadur, so customer kena bayar untuk saduran kalau customer tak nak cuci jadi silver. Kalau customer nak cuci jadi silver, dia tak kena bayar lah. Tapi kalau customer cakap saya nak saduran tu cantik balik, so dia kena bayar walaupun patah pada nama. Sebab kalau tidak, kita akan hantar macam tu je lah. Okay. So, untuk saduran tu, customer biasanya kena bayar RM20 sahaja untuk saduran. Kalau untuk gold lah, kalau untuk emas krom, RM38. Okay. So, kos postage tidak ditanggung oleh HQ. Cuma satu je lah contoh customer nak hantarkan produk silver dia patah. So, nak hantar, customer kena tanggung postage lah RM8 untuk Semenanjung, RM15 untuk Sabah dan juga Sarawak. Tapi kalau item tu tersilap daripada pihak HQ sendiri, so semuanya HQ akan cover. Okay. Okay. So, logam-logam lain yang menjadi persoalan. You all, mungkinlah antara you all dah pernah kenal Zulian, you all dah kenal emas Korea, emas Indon, emas Bangkok. So you all mungkin tertanya-tanya, apa beza silver Venice bersama dengan Zulian
emas Korea, emas Indon, emas Bangkok. You all, semuanya adalah logam. Semua logam. Semua material di atas lebih kurang sama menggunakan material tembaga dan juga logam. Okay? So contohlah kalau you tanya emas Korea, emas Indo, emas Bangkok ni kenapa saduran dia tak tertanggal pun? Sebab logam yang dia gunakan tu memang dah warna emas. So kalaulah saduran dia yang lapisan pertama tu hilang, so maka emas jugalah yang akan nampak walaupun tersadur nampak coklat sikit kan. Tapi tetap emas sebab logam yang dia gunakan tu dah logam emas dah. Tapi berbeza dengan kita logam silver. So saduran hilang, maka terbentuk silver lah dekat bahagian dalam. Okay? Okay, so silver lebih ada value berbanding material-material lain, silver lebih look real berbanding material lain. So kita bukan nak bandingkan produk kita dengan orang lain, tapi ada customer cuba bandingkan. Sebab tu kita nak bagi tahu juga dekat BJC kita supaya you all kena tahu apa beza antara mereka semua. Okay, so silver ni ada value. Seperti kalau maaflah nak cakap, kalau emas yang 3 serangkai ni dia tak ada value sayang. Dia tak ada value. Dia just emas sekadar emas. Kalau rosak dah tak boleh nak baiki. Tapi kalau silver ni dia ada value, silver ni dia ada nilai dia yang tersendiri dan silver ni dia boleh baik pulih. So contohlah you guna lama mana sekalipun, you nak servis 2, 3, 400 tahun lepas tu pun tetap boleh di servis balik. Sebab silver ni dia bernilai, dia ada value yang tersendiri. Kalau emas-emas lain, selain emas 916, dia pakai buang. Kalau dah rosak, buanglah. Kalau silver ni rosak pun you boleh hantar dekat kedai balik, baiki. Okay. Okay, so ada information. Okay, kita dah nak habis ni, sabar. Bertahan. Okay. Jika jawi, pastikan provide contoh ejaan jawi dari customer sekali. Okay, so contohlah kalau anda ada tempahan daripada customer nak dalam tulisan jawi. So bila ada nak dalam tulisan jawi, anda pastikan customer tu hantar jenis tulisan jawi yang dia nak. Sebab ada case dia tak hantar, dia hantar tulisan Rumi, kita tertambah A, kita tertambah wow. Dia pun cakap saya tak nak lah, A pula. Kita tertambah alif, kita tertambah wow. Lepas tu dia cakap saya tak nak ada alif, saya tak nak ada wow. Sebab tu kita nasihatkan BJC, kalau lah ada customer cakap nama Aina ataupun nama Auni nak dalam tulisan Jawi. So cakap dekat dia boleh tak hantar tulisan Jawi yang dia nak. Okay, so nanti senang untuk kita buat huruf apa je yang terlibat kena letak. Okay. Dan rantai tangan dan rantai kaki ni biasanya dah ada termasuk dah loceng dan kipas. So tak perlu dah nak tanya. Oh ni loceng loceng ni berapa, kipas ni berapa. Okay, so biasanya gelang tangan dan kaki ni kebanyakan dah ada siap-siap dah loceng dan juga kipas. Okay. Untuk cincin crossy ring, kerawang, nama-nama yang ada kerawang dan ombak rindu, biasanya kita akan letak, kalau you nak letak default pun boleh, kalau nak letak font 7 dan 11 pun boleh untuk design-design tu, okay? Okay. Okay, so itulah sahaja untuk sesi kali ini. Okay, so boleh ni tahu ada apa-apa yang you all tak faham? Ada tak apa-apa soalan? Ada tak apa-apa yang you all tak faham, yang you all nak tanya mengenai produk? Auni bukakan sesi Q&A untuk anda bertanya sebelum anda betul-betul bersedia untuk nak menjual produk daripada Venice. Sebab kalau you all dah faham tentang produk, senang untuk you nak menjual. Okay, so Auni nasihatkan you yang mana yang baru masuk ni, yang belum lagi nak mula untuk berniaga, Auni nasihatkan you untuk jual produk rantai Nemi. Juallah rantai Nemi dahulu. Sebab dengan rantai Nemi tu pun, kalau you dah berjaya jual 2 utas dalam sehari, sebulan you dah dapat 10K. Betul? So, Auni nak bagi tahu you all, kalau yang mana yang nak tahu tentang ilmu marketing, nak tahu tentang sale, sila datang kelas esok.
sila datang kelas esok. Contoh kan, hari ni dia dapat bahan-bahan marketing, hari ni dia dapat link Telegram. Lepas tu you tanya, macam mana nak promote? Tak reti lah. Okay, so untuk ilmu yang seterusnya, you all kena hadir kelas esok jam 11 pagi. Kita akan buat kelas jam 11 pagi sampai 12 ataupun 12.30. Okay, ada apa-apa soalan tak? Betul ni, tak ada soalan?